So, One Piece chapter 1047, another great chapter. Cumanya chapter kali ni ada satu moment membuatkan aku rasa macam Oda, serious lah. Which moment tersebut ialah moment bila Orochi finally return kembali. So, aku tak tahu kenapa Oda sayang gila dekat watak Orochi. Aku rasa semua fandom dah muak gila tengok watak Orochi. Aku pun dah muak, but suddenly he still return in this chapter and nampak gayanya Hiyori pun dalam bahaya. So aku tak tahulah apa yang akan berlaku and hopefully lepas ni dah tak nampak dah watak Orochi. But yeah, overall it's a great chapter lah sebab aku rasa the highlight of this chapter ialah watak Momonosuke. Sebab kita nampak lah the resolution of Momonosuke in this chapter. For those yang tak tahu lah, actually Momonosuke ni merupakan watak favourite aku lah. Watak favourite aku dekat Wano. And aku tahu ramai gila tak suka watak Momonosuke, which aku tak tahu kenapa. Tapi for me, I really like Momonosuke. So sembang pasal Momonosuke, jomlah kita masuk ke dalam chapter ni, which the first 4 ke 5 page aku tak sure, tapi the first 4 page ni mengisahkan pasal Momonosuke. So kita start off lah dengan scene Yamato memberi semangat dekat Momonosuke untuk dia buat flame cloud. Tapi Momonosuke macam biasalah, dia menangis and dia cakap dia tak boleh buat flame cloud. Dia cakap I can't. And then suddenly flashback pun datang. Dekat flashback ni kita actually dapat satu scene yang lebih kurang sama lah, di mana istana Oden tu dah nak terbakar. Cumanya kali ni kita nampak perbualan Lady Toki yang cakap dekat Momonosuke yang Momonosuke hang kena pergi dekat masa hadapan juga. Sebab apa? Sebab sekarang ni the whole Kozuki clan dah tak ada and mereka nak cari hang. Hang je the only person yang boleh selamatkan negara Wano. Cumanya hang tak boleh buat sekarang, hang kena pergi kat masa hadapan. And the same thing juga yang Momonosuke cakap bila mak dia cakap benda tu, which dia cakap I can't, saya tak boleh, aku tak boleh. Sebab apa dia tak boleh? Yalah sebab dia seorang kanak-kanak. And bagi aku inilah satu common theme tentang watak Momonosuke. Sebab Momonosuke, as much as kita tak suka dia pun, kita kena ingat Momonosuke ni masih lagi kanak-kanak yang berumur 10 tahun. And dia merupakan kanak-kanak berumur 10 tahun yang suddenly diberikan tanggungjawab yang sangat besar, di mana nasib negara Wano jatuh atas bahu dia. And Momonosuke ni budak umur 10 tahun, apa je lah tahu sangat kan budak 10 tahun. Kita umur 10 tahun pun kita tak tahu apa-apa. But suddenly Momonosuke dia dapat tanggungjawab besar macam tu and dia kena dengan cepatnya grow up and jadi strong supaya dia boleh jadi orang yang memimpin negara Wano tu. Cumanya dia sentiasa rasa diri dia as someone yang powerless. Ini merupakan tema watak Momonosuke daripada awal-awal Wano lagi. Sebab tu kita ada watak macam Luffy, which dia sort of jadi macam mentor kepada Momonosuke and ajak dia macam mana hang boleh jadi leader and mau tak mau hang kena jadi juga. Sebab apa? Sebab sekarang ni nasib negara Wano jatuh atas tangan hang. So Momonosuke slowly lah kita nampak watak dia dah start progress and dia sedar dia punya tanggungjawab. But still even until this chapter, dia still rasa diri dia powerless. Dia rasa diri dia tak layak untuk jadi pemimpin tu. Sebab sekarang ni hanya dia sahaja yang boleh ubah haluan Onigashima tu sebab dia boleh cipta flame cloud. Itu pun dia tak boleh buat juga. So in this 4 page ni kita macam get more insight lah tentang apa yang ada dalam kepala otak Momonosuke sekarang, which dia sentiasa rasa diri dia powerless. So benda ni obviously a setup untuk a character development moment lah untuk Momonosuke, di mana aku rasa on the next chapter, or mungkin bukan next chapter pun, next chapter Momonosuke akan jadi orang yang berjaya ubah haluan Onigashima tu lah. And from that moment kita nampak lah Momonosuke finally step up and dia bukan lagi someone yang sentiasa rasa diri dia tu powerless. So I'm really looking forward for that character development. In case siapa tak tahu, aku kalau dalam tengok cerita One Piece ke, bukan One Piece je lah, any cerita, the one thing aku really like ialah character development and world building. And in this case, aku looking forward gila untuk Momonosuke punya character development. So dan kita cut lah dekat scene daripada jauh, di mana kita nampak Onigashima memang dah betul-betul dekat dengan Flower Capital. And aku rasa at this panel, sebenarnya Flower Capital tu memang dah ada atas Wano, cuma tak sampai kat Flower Capital je lagi. So daripada panel ni aku macam, ni something aku wondering lah, Onigashima ni actually kecil ke besar So dalam panel ni nampak macam it's actually far smaller than what we expect lah. Sebab nampak background tu, nampak macam Wano tu jauh lagi besar pada Onigashima. But then again, Oda ni dari segi lukisan size tu, dia memang selalu tak konsisten. Dari segi size memang kadang-kadang panel ni nampak besar, and then next chapter panel tu nampak kecil. So aku tak tahu lah, it's just that size Onigashima ni merupakan something yang aku wondering for a few chapter lah. Sebab sometimes nampak besar, sometimes nampak kecil. So adalah kesinambungan pertarungan di antara Kaido versus Luffy, yang kita nampak Luffy actually lempak kilat yang dia pegang dalam chapter lepas dekat si Kaido, and dia bagi nama attack tu merupakan Gomu Gomu no Thunderbolt. And then another interesting part ialah kita nampak Luffy actually
dia pegang kilat tu as if kilat tu macam sebuah tali tau, and then dia boleh bergayut pusing-pusing. So part ni aku rasa dalam last chapter, bukan last chapter, video yang lepas pasal Awakening Luffy tu kan, aku dah mention what if Luffy punya power sebenarnya dia boleh tukar semua dah jadi getah je. And on this moment pun sebenarnya sama, which dia actually tukarkan kilat tu kepada getah juga. Sebab tu dia boleh pegang getah as if benda tu something yang physical. And aku perasan jugalah dalam aku punya video yang lepas, ada orang mention yang what if sebenarnya Luffy boleh pegang kilat tu sebab dia memang counter kepada kilat, sebab dia immune pada kilat. Yelah, kita tahu lah kan, sebab getah memang tak boleh conduct electricity. Cumanya walaupun Luffy ni dia immune pada electricity, kalau kita tengok balik Luffy versus Enel, tak pernah sekali pun Luffy ni dia boleh pegang kilat yang Enel tembak. Yes, dia immune to Enel punya attack, sebab tu bila dia kena tembak pun dia sengih, dia tak buat apa. Tapi tak pernah sekali pun dia boleh pegang serangan yang Enel tembak tu and then somehow lempak pergi kat tempat lain ke apa. Tak pernah. The only thing yang dia boleh sentuh kilat secara fizikal ialah Enel himself. Sebab apa? Sebab itu memang the rule of Devil Fruit lah, di mana apabila Logia tu dia jumpa dengan dia punya own natural punya force, natural punya enemy. In case of Enel sekarang ialah Luffy, sebab Luffy getah. So sebab tu Luffy boleh tumbuk dia, sebab dia cancel off that Logia punya property. Itu case lain. Tapi tak pernah sekali pun kita nampak Luffy dia boleh pegang kilat sort of macam benda tu, benda yang physical, just sebab dia immune pada kilat. It doesn't work that way. So this is totally something new lah, di mana Luffy boleh pegang kilat as if benda tu something yang physical, and dia siap bergayut lagi kot. So aku rasa mungkin itulah sebenarnya Awakening Luffy, di mana dia boleh tukar everything jadi getah. And scene yang kita nampak dia lari atas udara macam kartun semua tu pun, aku tak rasa semua tu Toon Force. Aku rasa itu just Luffy creatively menggunakan kuasa getah dia. Mungkin dia tukar udara jadi getah and dia lari dekat atas udara. And the same goes with this moment di mana dia tukarkan kilat tu kepada getah. And then sekali lagi kita boleh nampak lah moment di mana Luffy tukarkan Kaido jadi getah, sebab dia boleh pegang si Kaido and the stretch tarik bukan main tu kan. Itu memang definitely dia tukar Kaido pada getah juga ah. Also another new reveal yang kita dapat dalam chapter ni ialah Goldie Roger bukan pemakan Devil Fruit. So finally we got the confirmation, Goldie Roger bukan a Devil Fruit user. Benda ni sebenarnya dah ramai lah orang dah boleh expect, sebab kalau kita tengok dalam flashback Oden time Whitebeard clash dengan Roger tu, memang Roger tak menggunakan any Devil Fruit. So from there macam orang dah boleh expect, aku rasa Roger ni bukan Devil Fruit user ni. But dalam cerita ni Kaido finally memang dah confirm kat kita yang Roger tak ada Devil Fruit, and yet dia masih lagi boleh conquer the world. So Roger memang definitely build different punya person lah. Orang lain bukan main ada Devil Fruit gila bapaknya macam Whitebeard ada Gura-Gura no Mi, and yet si Roger ni dia tak ada apa-apa pun, dia still boleh compete dengan someone macam Whitebeard with that Gura-Gura no Mi. So memang Goldie Roger, you build different punya person lah. Also another important thing yang Kaido macam highlight dalam fight ni ialah dia cakap Roger ni dia tak ada haki, dia tak ada Devil Fruit yang power pun, and yet dia boleh conquer the world. Lepas tu dia cakap lah, such hurdle can only be overcome with haki. So aku rasa apa point yang Kaido nak cakap ialah, tak kisah Devil Fruit power hang kuat macam mana pun, the one factor yang betul-betul tentukan hang ni boleh conquer the world ataupun tidak ialah haki. So mungkin Kaido nak cakap yang haki is more important than Devil Fruit. Maybe lah, cumanya bagi aku macam ironik juga dia cakap pasal haki ni je penting, haki ni lagi penting daripada Devil Fruit apa semua. Sedangkan Luffy sebelum ni pun tak boleh buat apa-apa pun dekat dia. Tapi bila Luffy finally dia boleh awaken, baru dia boleh cederakan si Kaido. So from there pun kita boleh nampak yang Luffy punya Devil Fruit awaken play a major factor juga untuk dia dapat a huge power ups. I don't know lah, just that bagi aku dua-dua tu actually almost equal lah. Yes, you can be strong with only haki, but at the same time Devil Fruit pun boleh sebenarnya memainkan satu peranan yang penting untuk membuatkan someone kuat. Sebab previous punya fight pun Luffy sebenarnya dia dah belajar advanced armament and then advanced conqueror. Itu pun tak cukup nak kalahkan si Kaido. But now since Luffy dah boleh awaken, terus dia boleh tibai si Kaido. Cuma Kaido tak kalah lagi lah. So aku tak tahu, but aku disagree dengan apa yang Kaido cakap. Aku rasa Devil Fruit still penting lah. Cuma mungkin next chapter Kaido sedar yang dia salah kot. Yang Devil Fruit punya mastery tu pun penting juga. But I don't know lah, mungkin aku yang salah, memang betul pun. Mungkin haki is the most important thing. Sebab kalau tak adalah orang macam Roger suddenly boleh jadi Pirate King tanpa Devil Fruit kan. Cumanya apa yang aku cuba nak sampaikan ialah Devil Fruit punya mastery, the ability untuk master that Devil Fruit tu pun still boleh memainkan satu peranan yang penting lah.
Also, another interesting fact dalam pertarungan ni, kita boleh nampak Kaido actually menggunakan satu attack bernama Dragon Twister Demolition Breath, di mana dia macam keluarkan serangan slice lah, slashing punya attack. And Kaido mention lah, seems you are still weak to slashing punya attack. And kita nampak lah, Luffy actually macam dia tercedera sikit dengan slashing attack. So yeah, dari sini kita nampak lah kelemahan Gear 5 sikit. Bukanlah kelemahan, it's just that sebelum ni kita nampak Kaido dah bagi Borrow Breath, Kaido dah hentak dia guna tanda bagua apa semua, and Luffy relax je boleh recover balik. Tapi bila dia kena slashing punya attack, nampak macam benda tu betul-betul mencederakan dia lah. Although tak adalah kecederaan yang teruk, tapi kita nampak dia tercedera dengan slashing punya attack. So itu mungkin satu kelemahan sikit dalam Gear 5, di mana slashing punya attack actually boleh mencederakan dia juga. So kita cut lah dekat geng-geng samurai punya scene sikit. Dekat bawah tu kita nampak lah juga dia punya resolve untuk kalahkan Kaido, di mana dia pun semua sanggup dibiar mati di dalam Onigashima, janji Kaido kalah and anak beranak mereka dekat Flower Capital tu akan selamat. So it's very interesting lah. Aku suka gila watak samurai ni, sebab mereka memang selalu tak kisah langsung pasal diri mereka. Mereka tak kisah langsung, mereka rela mati asalkan goal mereka tu tercapai. And in this moment ni tu nampak sekali lagi lah, mereka tak kisah pun dari mereka mati, janji Kaido tu kalah. Memang menarik teruk lah watak samurai. So lepas tu masuk lah part si Orochi tak guna ni. I mean satu panel tu je ada pasal part dia, and then dia nak serang Hiyori, and kita tak tahulah macam mana this will play out later. Perhaps Denjiro kot yang akan datang kalahkan si Orochi ni, sebab Denjiro dah AFK lama Memang aku tak tahu lah, dah berapa puluh chapter lah Denjiro AFK. So mungkin dia boleh main one slice si Orochi kot. Tapi itulah, again macam aku cakap, aku tak tahu how this will fit to the storyline, sebab sekarang ni memang Wano dah betul-betul nak dekat climax lah. Dekat last panel tu pun tu dia nampak Luffy dah buat tangan gergasi on the way nak serang Kaido, dah macam final punya blow lah. So aku tak tahu where Oda nak fit Orochi punya storyline. Kalau ada pun mungkin aku rasa sama macam Denjiro, datang one slash him and then boom, finish. So we'll see about that. Aku really hope Denjiro akan kembali lah, sebab dia dah AFK lama sangat. So masuk pada final panel. Macam aku mention tadi, Luffy sekali lagi dia menggunakan attack yang macam gear third, di mana dia buat tangan yang gergasi. Cumanya kali ni tangan dia tu memang bukan biasa-biasa punya besar memang besar gila. Even Yamato sendiri pun terkejut, and dia cakap, is he prepared to punch through the island? Kita nampak lah dia punya tumbukan tu actually as if sama besar dia punya lebak tu dengan Onigashima. And Yamato macam risau lah, takut takkan Luffy nak tumbuk terus si Onigashima ni kan, mampus lah orang dalam Onigashima. Lepas tu Luffy dengan relax lah, dia singgah cakap, Momo, I know you have got this. Ini aku suka lah. Again, ini yang aku cakap kenapa chapter ni merupakan Momonosuke punya chapter lah. Sebab even dekat at the end of it, Luffy sendiri pun cakap yang dia yakin dengan Momonosuke, di mana Momonosuke boleh ubah haluan Onigashima tu. Sebab apa? Sebab Luffy nak tumbuk si Kaido. So dia tie in back together lah dengan first scene of the chapter, di mana Momonosuke rasa macam dia tak boleh, dia powerless. And then at the final punya chapter tu nampak our MC Luffy dia sebenarnya cakap, Momo, aku yakin hang boleh buat benda ni. So aku rasa bila Momo nanti next chapter confirm dia boleh alih Onigashima punya pulau out of the way, and Luffy boleh tumbuk Kaido. And bila that moment happen, Momonosuke dah tak rasa powerless lah. At least dia boleh buat something untuk selamatkan dia punya orang, I mean rakyat dia. And this will be one of this character development punya moment lah. And from there dia boleh prove to his people yang yes, I have what it takes to become your leader. Sebab apa? Sebab yes, dia pun boleh selamatkan semua orang daripada kena tumbukan Luffy. So aku tak tahulah, just aku really hype untuk Momonosuke punya character. Character development. So itulah dah chapter 1047 punya review. Wow, so ini antara a few video aku yang kurang daripada 20 minit. So itulah dah chapter 1047 punya review. Aku looking forward for chapter 1044. So macam biasa, kalau hampa tak subscribe lagi, sila subscribe dekat channel aku. Kalau hampa suka video ni, sila like. Dengan itu aku pun ciao dulu nakama sekalian.